Kisah seram di college dan asrama. Di sini saya ingin kongsikan satu kisah yang saya sendiri alami. Sama ada ia seram ataupun tidak, terserah kepada kalian untuk menilai. Yang pastinya ini adalah satu pengalaman yang saya sendiri alami bersama teman sebilik saya. Perasaan yang tidak dapat digambarkan, yang pasti ia akan saya ingati. Kisahnya bermula apabila bermulanya minggu study week, yaitu seminggu sebelum peperiksaan bermula. Ada satu malam tuh. Bagi saya rasakan malam tersebut adalah sama seperti malam-malam sebelumnya, namun mungkin berbeza. Kepada teman sebilik saya yaitu Ayu. Seperti biasa saya akan tidur terlebih dahulu berbanding dengan teman sebilik saya yaitu Ayu, Yaya dan Ila. Tidur berseorangan di dalam bilik tidak menjadi masalah bagi saya. Bilik tersebut merupakan satu-satunya bilik yang boleh memuatkan sehingga 4 orang di dalam. Bilik-bilik lain hanya boleh memuatkan 2 orang pelajar. Di dalam bilik kami tersebut boleh memuatkan 2 buah katil double decker. Katil yang saya duduki berada di tepi dinding dan katil saya adalah katil yang berada di tingkat bawah. Di tingkat atas katil saya pula milik Yaya. Katil double decker satu lagi pula berada di tepi tingkap. Tingkat tersebut biasanya kami sentiasa buka kecuali waktu maghrib kami tutup seketika. Biasanya kalau kami tidur kami akan biarkan tingkap tersebut terbuka supaya udara luar dapat masuk, dan udara panas di dalam bilik kami dapat disejukkan. Katil yang berhampiran tingkap tersebut bahagian bawah milik Ila dan bahagian atas pula milik Ayu. Di antara katil kami ada sebuah loker. Loker tersebut adalah loker saya dan lagi 3 loker berada sederet dari pintu masuk hingga ke tingkap. Ruangan bilik kami agak padat dan sempit. Hendak dijadikan cerita, pada lewat malam tersebut saya tersedar. Dalam sayup-sayup kedengaran di telinga saya seperti ada orang yang mengaji. Waktu itu, saya masih memejamkan mata dan badan saya pula masih menghadap ke arah dinding. Tiba-tiba pula saya rasa hendak menoleh ke arah belakang, untuk mengenal pasti dari mana datangnya bunyi tersebut. Berbekalkan samar cahaya saya melihat sekeliling, tiba-tiba mata saya terpaku ke atas katil Ayu. Saya lihat Ayu terkumat kami membacakan ayat-ayat suci dalam keadaan mata terpejam dan masih terbaring seperti masih tidur. Dalam hati saya berkata bagusnya Ayu tidur sampai mengigau membaca ayat-ayat suci tanpa memikir apa-apa yang pelik. Saya kembali menoleh ke arah dinding untuk sambung tidur. Tiba-tiba, bunyi seperti orang memanjat turun katil yang pastinya bukan dari katil yang sedang aku tidur. Sebab kalau dari katil yang aku tidur sudah pasti gegaran orang nak turun aku akan rasa. Kemudian, seperti bunyi orang sedang berlari keluar dari bilik. Siapa pula yang tak tidur lagi nih? Tadi rasanya tengok katil sebelah macam dua-dua dah tidur, getus hati aku. Disebabkan perasaan ingin tahu yang kuat, aku kembali menoleh. Aku tengok, katil Ayu kosong, mana pula Ayu pergi? Mungkin Ayu sambung study code sebab eksam dah nak dekat. Ayu sememangnya seorang pelajar yang bijak dan suka belajar hingga lewat malam. Bunyi tapak kaki seperti orang masuk bilik. Aku tengok Ayu masuk ke bilik membawa Al-Quran di tangannya naik ke atas katil. Aku mula pelik. Biasanya Ayu tak pernah mengaji di atas katilnya sebab kebiasaannya Ayu akan mengaji di luar bilik, tempat kami sembahyang sahaja. Seperti ada yang aneh aku rasakan sewaktu itu, seakan ada yang tak kena dengan si Ayu. Yaya dan Ila masih tidur. Aku tengok seperti Ayu ketakutan. Matanya terpejam terkumat kamit membaca sesuatu, digenggamnya Al-Quran tersebut serat-eratnya. Seakan terlalu takut akan sesuatu yang akan rasakan hanya Ayu yang boleh nampak. Aku bersuara, Ayu awak oke tak? Aku laung kepada Ayu yang berada di atas katilnya di sebelah. Ayu menoleh ke arah aku sambil tersenyum dan memberitahu aku, oke tak ada apa-apa ti Ayu oke. Tidurlah Ayu, cerita esok, beritahu Ayu kepada aku. Ayu kalau ada apa beritahu ye. Pesan aku kepada Ayu. Ayu hanya mengangguk. Aku lihat posisi baringnya berubah. Tadi dia tidur kepalanya betul-betul di sebelah loker aku. Tapi nih, dia seolah beralih meletakkan kepalanya di tempat kakinya, seperti terbalik. Tiba-tiba Yaya tersedar dan bangun bertanya kepada Ayu seperti aku. Disebabkan bunyi dari katil aku betul-betul pasti Yaya bangun, tapi Yaya seolah-olah tidak nampak apa-apa yang pelik. Kemudian Yaya kembali tidur seperti orang yang mamai. Aku tidak berpuas hati, hendak bangun dari katil.
Tapi tiba-tiba merinding bulu roma aku separuh badan seakan mengisyaratkan ada sesuatu di atas loker. Aku batalkan niat. Takut juga aku nampak akan sesuatu memandangkan aku sendiri lemah semangat dan entah bila aku tertidur. Keesokannya, Ayu terkena demam panas. Setelah disoal berulang kali kenapa semalam Ayu nampak pelik. Kemudian barulah Ayu memberitahu kepada kami. Rupanya semalam di atas nampak ada makhluk berbaju putih lusuh dan buruk sedang duduk mencangkung di atas loker aku. Rambutnya panjang dan matanya merenung tajam ke arah Ayu. Sewaktu aku bertanya kepada Ayu kenapa, kata Ayu makhluk itu tampak matanya semakin merah seolah sangat marah dan melarang Ayu dari memberitahu kepadaku. Makhluk itu tidak berganjak dari loker tempat sehinggalah Ayu tertidur akibat kepenatan dalam ketakutan. Rupanya Ayu taknak kami takut sebab tuh semalam dia taknak beritahu apa-apa kecuali menyuruh kami untuk tidur. Memang tepatlah sangkaan aku semalam, seperti ada sesuatu di atas loker. Bila diberitahu kepada ayah temanku yang agak arif tentang perkara ini. Rupanya makhluk tersebut adalah hantu raya yang hanya singgah untuk mengganggu memandangkan tingkap bilik kami pun tidak tertutup. Kisah ini berlaku pada tahun 2013. Ketika itu saya mendapat tawaran di sebuah koleju untuk kursus safety lepasan diploma. Sebab dah saya bosan duduk di rumah, saya terima saja tawaran tersebut. Lagipun kursus ini jangka pendek 6 bulan sahaja. Selepas membuat pendaftaran, kami ditempatkan di asrama bangunan lama yang sudah usang. Memandangkan kursus ini pendek maka tidak terdapat banyak bilik kosong yang disediakan oleh pihak berwajib. Jadi saya tinggal di dorm bersama junior-junior sijil dan diploma di tingkat 1. Keanehan pertama yang saya lihat, tak ramai student yang ada pada petang Jumat itu. Ada beberapa teman sibuk mengemas untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba muncul warden asrama dari muka pintu. Awak nak tidur sini malam ini atau terus atau mau pulang seperti yang lain-lain? Pertanyaan warden buat saya bertambah pelik, melihat keanehan teman lain yang sibuk berkemas. Saya bercadang untuk pulang dan tinggal kain barang-barang saya dalam almari. Memandangkan asrama tidak jauh dari rumah. Pada hari Ahad saya pula datang semula ke asrama, dan saya berkenalan dengan beberapa rekan-rekan yang mengambil kursus berlainan dengan kos dengan saya. Pada sesi perkenalan ada yang bercerita mengapa asrama dikosongkan selama 2 hari terjawab disebabkan ramai pelajar kursus akan masuk. Pelajar yang kemasukan lebih awal dokter saya, yang duduk di dorm tingkat atas sekali nak dijadikan cerita telah diganggu. Jadi sesi PM bersihan dilakukan pada 2 hari berturut-turut selepas 2 minggu. Semasa saya pulang dokter college, saya dan rekan-rekan perempuan melihat ramai rekan-rekan lelaki dari asrama sebelah sibuk mengemas untuk berpindah. Mereka mengatakan bahwa sudah tidak tahan dengan gangguan dan sudah mencari rumah sewa berdekatan dengan college. Mereka telah diganggu dengan teror ketika minggu pertama lagi. Pada malam pertama mereka tidur di dorm, salah seorang mengadu diganggu. Katilnya tiba-tiba bergoncang kuat. Ada yang mendengar suara perempuan. Dan ada juga melihat rambut panjang terjurai dari atas katil. Ada juga bercerita melihat kanak-kanak seperti toyol. Kami dimaklumkan pelajar-pelajar diploma dan sijil akan cuti jadi tinggallah kami dalam 8 orang. Maka dengan otomatiknya dorm tingkat atas kosong. Keseraman pun bermula. Suatu malam, bahang panas dalam dorm terasa kuat dan tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Saya dah mula panik lalu terjaga. Melihat kawan di sebelah masih terlena, saya memusing ke arahnya. Keadaan malam itu sangat menakutkan. Macam-macam bunyi saya dengar. Seolah-olah ada yang sedang bermain dalam gelap. Entah macam mana kepala saya makin berat-berat. Rasa ada yang tekan banyak kali. Mulut dah terkumat kamit membaca ayat-ayat suci. Saya mula membebel dalam hati. Dai main kepala lapu-laker. Saya memeja mata rapat-rapat. Takut sangat kalau ternampak benda tu depan mata. Selang beberapa menit, dengan kepala yang berdenyut-denyut saya membuka mata perlahan-lahan. Gelapnya, sambil melilau mata melihat sekeliling, kedengaran bunyi dengungan dalam bilikku. Satu suara kanak-kanak menyapa. Jom, kita pergi main. Saya dah panik pas satu. Takut yang teramat sangat. Walaupun suara itu hanya berbunyi sekali memang cukup buat saya meremang bulu roma. Saya terus pejam mata rapat-rapat. Boleh rasa dia ada dekat dengan saya. Dalam masa yang sama boleh rasa macam dia geletek kaki. Pergilah main jauh-jauh. Saya bisik dalam hati.
Sedar-sedar azan subuh berkumandang, tiba-tiba bunyi kipas dan lampu terbuka kembali. Saya terkebil-kebil melihat sekeliling, melihat rakan-rakan lain sedang enak diulit mimpi. Peluh basah tak yah cakap menitik macam baru lari maraton. Salah seorang dari kami ada terbangun pergi ke tandas, lalu saya menegurnya. Ada dengar apa-apa tak malam tadi? Dia dah pandang saya pelik. Tak dengar pun kak, cuma blackout J malam tadi. Tanpa banyak tanya saya bingkas bangun mengambil wudhu lalu menunaikan sholat subuh. Dalam hati masih tertanya-tanya apakah benda itu sebenarnya. Pagi itu sedang bersarapan di college, saya bercerita pengalaman saya bersama rakan-rakan lain. Salah seorang dari kami mengatakan memang ada anak-anak kecil yang berlegar di dorm kami. Dia pernah nampak ketika lewat malam. Benda itu pun tak pernah kacau, dia cuma menampakkan dirinya sambil tersenyum. Kata mereka mujurlah anak-anak. Kalau Cik Ponti yang muncul macam kes di dorm lelaki boleh demam panas jadinya. Kini, bangunan asrama tersebut mulai dikosongkan sejak tahun 2015. Kisah yang aku nak kongsikan kali ini berlaku kira-kira 10 tahun dulu ketika aku belajar di sebuah institut pengajian tinggi. Ini kali pertama aku jejakkan kaki ke hostel setelah sekian lama tinggal dengan mak ayah sampai habis SPM. Bila dah pertama kali, semua benda kena buat sendiri seperti membasuh baju, gosok baju dan kemas bilik. Biasanya kat rumah mak buatkan. Blok asrama yang aku duduk ketika itu berbentuk segi 4. Ada wing utara, wing barat, wing timur dan wing selatan. Bilik aku berada di tingkat 2 wing timur. Bilik nomor 6. Aku suka bilik tuh sebab bila bangun pagi buka tingkap nampak gunung berkabus tak jauh kat sana. Gunung yang cukup populer kat Malaysia dengan kisah legendanya. Tidak jauh dari bilik aku, adalah bilik nomor 4 yang sering menjadi perbualan hangat penghuni blok tuh ketika itu. Sebab apa? Sebab bilik nomor 4 ini sahaja yang tak ada penghuni. Dikosongkan. Kemudian diletakkan tanda surau di atasnya. Dan tak pernah langsung digunakan sebab masjid tak jauh pun dari college. Macam-macam spekulasi pasal bilik tersebut dibawa dari satu mulut ke mulut. Aku jenis yang senang tidur. Lepas isyak je konfirm aku tidur, lepas tu tengah malam mulalah terjaga. Hampir setiap hari macam tu udah jadi macam rutin. Bila tengah malam terjaga, aku biasanya akan study, basuh baju ataupun gosok baju. Pada tahun aku tuh, pihak college mengharamkan setrika sendiri dibawa ke hostel. Hanya boleh gunakan setrika yang disediakan oleh pihak college sahaja. Setiap blok asrama setiap tingkat memang ada bilik pantry khas untuk gosok baju dan masak air panas. Tapi masalahnya budak-budak blok aku nih jenis malas make pantry. So, adalah yang gatal tangan ambil setrika tuh dengan papan alas tuh bawa ke depan bilik masing-masing. Depan bilik ada pelak soket tuh. So, aku pun merantau lah cari dan rupa-rupanya salah satu setrika ada dekat depan bilik nomor 4. Malas aku nak cari yang lain, aku guna jay setrika tuh. Tengah aku gosok baju ke meja aku, tiba-tiba aku dengar pintu bilik nomor 4 tuh kena ketuk dari dalam, kuat dan jelas. Mencarut kuat aku ketika tuh. Tapi aku nih jenis separuh berani. Separuh jela. Separuh lagi kalau ada benda muncul memang aku pecut terus lah. Aku pikir gosok baju tuh lebih penting jadi aku teruskanlah menggosok. Sekali lagi pintu tuh kena ketuk dari dalam. Masa nih aku udah mulai cuak. Jantung memang laju gila dupdap. Aku pandang dekat bawah pintu. Aku nampak ada cahaya lampu. Masa tuh aku terpikir mai ada orang kot. Entah camane aku boleh pulak duk melutut nak telek apa yang ada dari bawah pintu tuh. Mengucap panjang aku bila aku nampak ada mata tengah pandang aku juga. Aku udah tak boleh tunggu lagi. Aku capai semua baju aku yang tak siap gosok lagi. Setrika itu pun aku tak tutup Swiss. Terus aku berlari masuk bilik. Humban baju aku atas kerusi. Aku lompat naik atas katil berselubung bawah selimut. Esoknya aku demam. Nak bangun pergi klinik ambil MC pun aku tak larat. Aku ceritakan apa yang berlaku dekat budak bilik aku J. Seminggu berlalu aku terus jadi budak populer kat blok. Cepat betul cerita tersebar. Kemudian, mulalah keluar pelbagai cerita dan pengalaman dari budak blok tu yang terdengar macam-macam bunyi. Dari bilik nomor 4 setiap tingkat yang berbeza, kalau pandang ke arah blok dari luar pada waktu malam.
Memang boleh nampak bilik nomor 4 di tingkat 1, 2,3 dan 4 tidak berlampu dalam satu baris dari atas ke bawah. Tapi, entah kenapa pada suatu malam tuh, semua bilik tuh berlampu. Aku baru balik dari bilik kawan aku di blok sebelah masa tuh. Bila aku pandang ke arah blok, aku asumsi bilik tuh diguna pakai. Tapi, bila aku lalu depan bilik tuh, nah ke bilik aku tengok ke bawah pintu. Tak ada cahaya lampu pun. Gelap J. Baru J aku nak menapak masuk ke dalam bilik. Satu jeritan yang sungguh nyaring macam perempuan menjerit tuh kedengaran dari dalam bilik nomor 4. Sambil itu, pintu bilik tersebut diketuk-ketuk dari dalam. Aku ingatkan aku J yang dengar. Ramai penghuni bilik lain keluar tengok apa yang terjadi. Termasuklah budak bilik aku. Masing-masing pandang ke arah bilik nomor 4. Budak bilik nomor 3 awal-awal lagi berlari keluar menjauhi bilik tersebut sebab mereka antara yang paling dekat. Yang lebih memeranjatkan bilik nomor 4 di tingkat 1, 3 dan 4 pun berlaku benda yang sama juga. Ada jeritan dari dalam dan pintu diketuk-ketuk dengan kuat. Tak lama selepas itu, warden asrama datang bersama-sama seorang ustaz dan beberapa anak buah dia. Warden minta kami semua berkumpul di dataran bawah di tengah-tengah blok. Masani kami dapat dengar macam-macam bunyi. Bunyi menjerit di tingkat 3. Bunyi mengerang di tingkat 2. Bunyi orang berlari di tingkat 1. Bunyi ustaz baca ayat kursi kuat-kuat ke tingkat 2. Bunyi-bunyi itu pulak sekejap arah sana, sekejap arah sini. Al-Quran yang ada katangan masa tu tak termampu nak baca sebab takut sangat. Lama jugalah pertarungan tu berlaku. Kira-kira jam 3 pagi barulah semuanya berjaya dibersihkan. Setelah beberapa hari kejadian, barulah kami dapat tahu bahwa ada benda yang menghuni bilik nomor 4, setaip aras ada penghuninya. Penghuninya tak suka diganggu. Pelajar pula suka buat bising. Nak kalau waktu malam. Ada perjanjian dah dibuat antara tuan tanah college tersebut dengan benda asal tempat tuh. Sebab itu bilik tuh dikosongkan. Ada student yang main Spirit of the Coin dalam bilik nomor 4 di tingkat 4. Sebab tuh benda tuh mengamuk. Lepas kejadian tuh, pelbagai lagi siri seram bilik nomor 4 berlaku dekat college. Kalau bukan blok aku tuh, pasti berlaku kat blok lain. College tuh ada 6 blok asrama semuanya. Semuanya ada 4 aras. Semua aras bilik nomor 4 ya dikosongkan. Itu perjanjian antara tuan tanah dengan puteri. Siapa puteri itu? Sampai sekarang ianya masih menjadi misteri.